Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Asmawiah binti Ahmad, nombor pelajar 2020291966, HS244 EPJJ kumpulan NHSP 3B. Kod khusus CTU 552, falsafah dan isu semasa. Pada hari ini saya akan membincangkan dua tajuk yang telah diberikan kepada saya. Iaitu pertama adalah kerja berkumpulan, kedua adalah ulasan artikel. Kerja berkumpulan yang diberikan kepada saya ialah liberalisme. Terdapat pelbagai aliran pemikiran yang wujud sepanjang sejarah kemanusiaan. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke tanah Arab telah memberikan cahaya yang baru kepada mereka. Pada masa itu yang kehidupan mereka agak mundur. Kehidupan bersyariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan terperinci melalui hadis membantu umat Islam membuat pertimbangan, membuat penilaian di dalam kehidupan yang hanya berpandukan dengan wahyu, bukan berpandukan dengan akal semata-mata. Akan tetapi pelbagai isu yang perlu mereka berdepan, iaitu seperti Syiah, liberalisme, ajaran sesat yang akan merosakkan akidah umat Islam. Salah satu aliran tersebut ialah aliran pemikiran liberal. Aliran pemikiran liberal ini wujud di negara barat, di mana golongan-golongan intelektual tidak berpuas hati dengan golongan-golongan pembesar Kristian, iaitu padri. Maka mereka mewujudkan satu fahaman liberal yang pada zaman itu ialah pada zaman kegelapan. Dalam penulisan ini, dalam slide ini kita akan membincangkan konsep dan teori, ciri-ciri, sejarah, pembahagian matlamat dan cabaran kesan fahaman liberal ini terhadap peradaban manusia dan melihat sejauh mana pemikiran ini menusuk masuk ke dalam masyarakat Malaysia. Dalam konsep dan teori, liberalism bermaksud pemikiran ingin memerintah, membebaskan Islam dari sebarang ikutan syarak dengan mentafsir, mengubah dan menafikan pemikiran ajaran agama Islam agar selaras dengan pemikiran falsafah barat. Ia merangkumi dari segi aspek pendidikan, agama dan sosial. Konsep rasional dan keterbukaan dan kebebasan intelektual merupakan pegangan pemikir liberalism. Pemikiran fahaman ini telah bermula pada zaman Age of Enlightenment, iaitu zaman pencerahan di barat. Dengan wujudnya kemunculan tokoh-tokoh seperti John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith, Thomas Paine, John Stuart Mill. Setiap teori yang telah diwujudkan oleh golongan-golongan ini, falsafah ini, mempunyai alasan dan matlamat yang tersendiri. Perbahasan adalah satu, iaitu pemberian hak kepada manusia untuk bebas berfikir dan membuat penilaian sendiri mengenai perkara-perkara berkaitan ketuhanan, kemanusiaan dan alam semula jadi secara rasional dan kontelektual supaya manusia lebih boleh memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kualiti hidup. Pengasas dan pelopor falsafah John Locke 1632 hingga 1704. John Locke adalah pelopor utama sehingga digelarkan sebagai Father of Liberalism pada abad ke-18. Beliau telah menulis di dalam sebuah buku yang berjudul Two Treatises of Government yang telah diterbitkan di London pada tahun 1821. Dua idea liberal yang telah diperkenalkan oleh beliau iaitu kebebasan ekonomi dan kebebasan hati.
Adam Smith 1723 merupakan ahli falsafah dari Scotland dan digelar sebagai bapa ekonomi moden. Beliau memperkenalkan satu teori menyatakan seseorang individu boleh membina kehidupan yang lebih baik dan ekonomi yang kukuh tanpa bantuan kerajaan. Beliau juga telah memperkenalkan satu sistem pasaran bebas iaitu laissez-faire dengan menukarkan setiap organisasi, polisi merkantilisme dan ekonomi negara. Selain itu, beliau juga telah menulis teori motivasi saksiah diri di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Sentiment pada tahun 1759. Pengaruh beliau amat tersebar luas di mana di dalam penulisan beliau yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Pengasas dan pelopor falsafah seterusnya, Thomas Paine 1737 sehingga 1809, merupakan seorang aktivis, ahli falsafah, pakar teori dan revolusioner Amerika Syarikat. Beliau merupakan bapa pengasas Amerika Syarikat yang sangat masyhur dengan hasil dua penulisan beliau yang paling terpengaruh, dan salah satunya adalah Right of Man pada bermulanya zaman Revolusi Amerika. Immanuel Kant 1724 sehingga 1804 merupakan seorang ahli falsafah, seorang pemikir Eropah moden dan yang sangat terpengaruh dan juga adalah orang yang terakhir pada zaman pencerahan. Ideologi yang diperkenalkan oleh beliau adalah kebenaran mutlak adalah asas pengetahuan dan menjadikannya pengaruh beliau semakin meluas. Ciri-ciri ahli pemikir liberalisme: penolakan terhadap autoriti keagamaan, penolakan terhadap undang-undang Islam, kebebasan dalam pentafsiran semula Al-Quran, bersikap sekularisme. Pecahan pembahagian zaman penyebaran liberalisme. Zaman ada tiga zaman. Zaman pencerahan, zaman ekstrim dan zaman konvergensi. Zaman pencerahan bermula pada sekitar abad 17 dan 18. Ekstremisme iaitu pecahan dari liberalisme yang merujuk rupanya tingkah laku ekstrim politik dalam mempertahankan ideologi politik atau agama. Konvergensi iaitu sinergi atau gabungan teknologi, media dan maklumat yang mampu mengubah manusia dengan mudah tanpa memerlukan pergerakan fizikal. Matlamat falsafah Islam liberal. Pertama, kesetaraan gender. Kedua, mempertahankan hak-hak asasi. Ketiga, pluralisme agama. Keempat, menolak syariat Islam. Cabaran-cabaran Islam liberal. Pertama, wujudnya pluralisme agama. Kedua, mereka ini berjuang bagi membebaskan wanita Islam dari isu aurat. Ketiga, mereka bersuara dan memberikan pandangan supaya persamaan hak antara lelaki dan wanita. Mereka juga berusaha mengiktiraf hak-hak bagi golongan lesbian, gay, transgender dan biseksual. Tokoh-tokoh Barat dan Islam yang terpengaruh dengan Islam liberal. Dua tokoh Barat yang terpengaruh iaitu Leonard Binder, Charles Kussmaul. Masing-masing telah menghasilkan buku mengenai Islam liberal. Tokoh Islam yang terpengaruh pula ialah Asaf Ali Asghar Faizi yang merupakan seorang pengarang, seorang pendidik, diplomat dan sarjana India Islam yang dianggap salah satunya pelopor utama kajian Islam moden. Anjakan paradigma Faizi telah merangka sejarah baru Islam mengikut acuan daripada keagamaan Kristian dan Barat. Istilah Islam liberal telah digantikan daripada Islam Protestan yang terkandung di dalam
bukunya yang berjudul The Interpretation of Islam. Kesan-kesan liberalism dan Islam liberal terhadap peradaban manusia. Pengalaman sejarah Kristian Barat, revolusi Protestan akhirnya melahirkan pelbagai aliran pemikiran modernisme dan liberalisme agama dengan tafsiran keagamaan yang bebas dan terbuka. Kesan dari fahaman sebegini menyebabkan perundangan Islam menjadi goyah dan dilihat sebagai agama yang tidak selamat dan sentiasa bersifat menghukum, mendakwa dan tidak sesuai dengan kehidupan realiti permodenan dan juga perkembangan masa kini. Penolakan terhadap autoriti keagamaan telah membuka ruang kepada pemikir Islam liberal untuk bertindak menolak segala pandangan ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan alasan kemodenan dunia. Aliran pemikiran liberal berpendapat proses pemantapan Al-Quran perlu dilihat semula dan melahirkan kewujudan terhadap kandungan Al-Quran. Kesimpulannya, ancaman pemikiran Islam liberal ini memberi impak yang amat mendalam kepada umat Islam. Wujudkan golongan pemikir liberal menyebabkan terpesongnya akidah dan akhlak serta merosakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Semua pihak perlu berganding dan menggembling usaha untuk mencari jalan memurnikan akidah daripada anasir-anasir yang bertentangan dengan ajaran agama Islam demi kepentingan membangunkan insan sebagai usaha membentuk sebuah masyarakat bertamadun dan memiliki nilai-nilai agama yang tinggi. Pegangan agama Islam perlu diperkukuhkan di dalam diri setiap umat Islam dalam mengekang penularan ideologi pemikiran Islam liberal. Ilmu-ilmu agama Islam yang lengkap dapat membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima sesuatu ideologi. Untuk tugasan yang kedua, iaitu ulasan artikel, saya telah memilih tajuk Bahaya Liberalisme dan Pluralisme Agama terhadap Belia Muslim yang telah ditulis oleh Wan Adli bin Wan Ramli. Dalam pendahuluan, setiap manusia diajar hidup bersyariat bagi memperoleh kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bersyariat yang terkandung dalam Al-Quran dan dijelaskan terperinci dalam hadis membantu insan menilai, membuat pertimbangan kehidupan bukan dengan hanya berpandukan akal tapi berpandukan dengan wahyu. Dalam buku ini menarik minat saya kerana kandungan buku ini menjelaskan usaha menepis pencambahan golongan liberalisme dan pluralisme di kalangan umat Islam, terutama sekali golongan belia masa kini. Selain itu, buku ini memberi penerangan dan menyeru umat Islam agar mengikut muafakat ahli sunnah wal jamaah. Bibliografi penulis. Tajuk penuh buku adalah Bahaya Liberalisme dan Pluralisme Agama terhadap Akidah Belia Muslim. Yang penulis adalah Wan Adli bin Wan Ramli. Tempat dicetak adalah Masjid Sdn Bhd. Tarikh cetakan pertama adalah pada tahun 2012 Masihi bersamaan 1433 Hijrah. Jumlah muka surat buku ini ialah 75 muka surat. Pengenalan penulis dan pemikirannya. Pengenalan penulis. Dr. Wan Adli bin Wan Ramli merupakan seorang pensyarah senior di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau adalah seorang akademik yang aktif dalam menulis jurnal penerbitan yang karyanya yang kritis dan membina dalam isu semasa. Beliau juga merupakan seorang ilmuwan yang agak mahir dan tegas. Anak kelahiran Jelapang Padi ini merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Beliau juga adalah tokoh akademik yang termuda
dalam berusaha ke arah memperkembangkan ilmu kalam di negara ini. Pendidikan dan kelayakan beliau dalam menghasilkan artikel, jurnal dan penerbitan buku amat luas. Keterlibatan beliau bermula pada tahun 2003. Karya penulisan Dr. Wa'adli bin Wan Ramli terdapat 5. Salah satunya ialah Bahaya Liberalisme dan Pluralisme Agama terhadap Akidah Belia Muslim, Siri Al-Bayan nombor 21. Pemikiran penulis. Penulis lebih menumpukan ke arah dalam menaikkan semangat jati diri di dalam belia Muslim dan seluruh umat Islam dalam mempertahankan kesucian kalam Al-Quran, kepercayaan rukun iman, kepercayaan kepada para rasul dan juga agama Islam. Penulis juga menerangkan bagaimana lingkaran pemikir liberalisme pasca moden ini dan juga pluralisme agama dalam mencabar penambahbaikan akidah Islam. Selain itu, penulis juga menganalisis unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua-dua pemikiran ini yang saling bersekutu dalam pentafsiran Al-Quran. Penulis juga menerangkan betapa bahayanya kedua-dua golongan ideologi ini yang mengenai kesamarataan yang bakal menarik minat golongan muda. Dan penulis juga menyarankan supaya golongan belia Muslim bertanggungjawab dalam mengkaji demi berusaha memastikan pegangan akidah Islam terjamin dan kukuh. Komentar buku dan artikel penulisannya. Buku ini membahaskan konsep liberalisme dan pluralisme terhadap permasalahan kes manipulasi Al-Quran dan isu akidah Islam yang ditonjolkan oleh dua golongan ideologi ini. Dalam buku ini, penulis membincangkan bagaimana perancangan golongan liberal Islam untuk mengubah corak kefahaman. Penulis juga menerangkan bagaimana mengambil langkah pensuturan dan penilaian semula yang berlandaskan prinsip akidah dan pemikiran Islam dalam membandingkan pengaruh pemikiran bebas dari Barat dan ajaran Islam tradisi. Selain itu, penulis juga memberi pencerahan mengenai isu nama Allah yang menimbulkan keresahan dan konflik berpanjangan, membabitkan hubungan di antara umat Islam dan pengaduk Kristian di Malaysia. Setiap hasil penulisan dalam bukunya menegaskan betapa bahayanya golongan penyesat agama yang kononnya mempertahankan kedudukan dan darjat dengan ajaran yang memesongkan pemikiran masyarakat. Dalam ringkasan buku ini menceritakan bahayanya dua golongan ideologi yang menular dalam mengembangkan dan memperluaskan pengaruhnya dalam menyesatkan umat Islam. Selain itu, di dalam buku ini juga akan menceritakan bagaimana cara belia Muslim untuk memahami persoalan-persoalan yang dikemukakan dengan terperinci supaya golongan belia dapat menerokai sesuatu yang baru dan mencabar tanpa pemesongan akidah. Selain itu, isu penggunaan kalimah Allah yang digunakan oleh golongan penyesat ini perlulah dikaji bagaimana mereka menggunakan ideologi ini sebagai isu utama. Isu yang dibawa oleh penulis. Konsep liberalisme adalah satu struktur pemikiran yang melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia, manakala pluralisme agama ialah idea liberalisme yang selaras dalam mentafsir kehidupan manusia. Penilaian terhadap liberalisme agama merupakan suatu yang bahaya dan mencabar bagi akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana idea liberalisme ini memberikan pendekatan kebebasan individu, manakala pluralisme agama adalah gambaran menyeluruh secara khusus dalam menyamaratakan agama.
Penulis juga membuat penilaian yang menyeluruh terhadap dua golongan ideologi ini. Mempunyai perbezaan juga wujud. Jika terdapat penolakan agama, maka keselarasan keagamaan tidak selari dengan liberalisme agama. Penulis juga memberi cadangan penstrukturan semula kehidupan akidah Islam dalam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan agar selaras dengan perspektif duniawi dan ukhrawi. Selain itu, penulis juga memberi penekanan penerangan kesalahfahaman terhadap isu nama Allah perlu dijelaskan dengan bukti yang kukuh untuk mengenal pasti permasalahan utama. Isu yang menarik menurut pandangan saya, di dalam pemikiran liberal ini wujud pelbagai nama, tetapi yang diterima umum oleh masyarakat hanyalah Islam liberal. Isu yang juga menarik di dalam risalah ini merujuk kepada keprihatinan dan pemberian kebebasan otonomi merupakan teras tunjang pemikiran. Di dalam risalah ini juga penulis menegaskan umat Islam dan ahli jemaah perlu saling bekerjasama dan agar meletakkan agama Islam adalah agama yang teratas daripada agama-agama lain. Selain itu juga penulis menekankan pendekatan golongan belia perlu sentiasa menjadikan ahli ulama sebagai guru agama dan menjadikan Al-Quran sebagai tempat rujukan utama. Umat Islam juga perlu memahami maksud dan pentafsiran Al-Quran yang mendalam supaya tidak terpesongnya dengan pemikiran idea-idea liberal. Perkara yang juga menarik minat saya ialah pemahaman dan mengenali nama-nama Allah, 99 nama Allah yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran mempunyai makna yang berbeza, tetapi kekuasaannya adalah satu. Dari segi menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Daripada segi kekuatan, huraian dan penjelasan tentang bahayanya liberalisme dan pluralisme agama dari segi konsep, penilaian serta pentafsiran Al-Quran amat jelas. Selain itu, hujah yang diberikan dalam menyeru umat Islam agar mengikut muafakat ahli sunnah wal jamaah dan menegaskan sunnah Allah ke atas umat Islam adalah amat bertepatan. Penulis juga berhujah menjelaskan wahyu merupakan satu struktur nilai dalam menyusun kehidupan manusia. Dari segi kelemahan artikel, penyusunan data oleh penulis agak sedikit mengelirukan dari segi pembacaan dan juga pemahaman. Penyusunan data yang kurang tersusun mengikut rujukan menyebabkan kekeliruan dari segi pembacaan. Dari sumbangan artikel. Sumbangan artikel di dalam ini membantu masyarakat Islam, terutamanya belia Muslim, dalam memahami maksud sebenar rukun iman dan Al-Quran. Penulis juga memberi cadangan mencari jalan penyelesaian untuk membahaskan fakta-fakta yang lebih tepat dalam menjawab dan menolak ideologi liberalisme dan pluralisme agama ini dalam mengukuhkan akidah umat Islam. Penekanan dan penerangan yang jelas kepada umat Islam tentang maksud Al-Quran dan Sunnah serta hadis yang sahih akan membuka pemikiran umat Islam, mengukuhkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri. Kritikan terhadap artikel. Saya tidak bersetuju dengan hujah ahli pemikiran liberal dalam menolak autoriti keagamaan. Selain itu, mereka juga mengeluarkan ijtihad mereka sendiri dalam memahami Al-Quran. Saya juga tidak bersetuju
dengan cadangan penulisan dan pentafsiran semula Al-Quran, yang mana mereka mengeluarkan alasan yang menyatakan terdapat kesilapan dan kekurangan di dalam Al-Quran. Seterusnya, saya agak tidak bersetuju dengan pemikiran mereka dengan mempersoalkan perkara-perkara berkaitan dengan Islam dan syariah dan akidah, yang alasan mereka bahawa syariat Islam tidak lagi bersesuaian dengan kehidupan masa kini. Mereka juga bersikap mengambil kesempatan terhadap perpecahan daripada jemaah ulama dalam mencari pendapat-pendapat baru. Selain itu, para liberal Islam juga ingin mengembangkan konsep pluralisme agama mereka dengan menggunakan nama Islam, dengan hanya merujuk beberapa nas Al-Quran dan kisah para nabi. Selain itu juga, saya tidak bersetuju mereka menganggap kalimah Allah sesuai untuk semua penganut di Malaysia. Ini adalah tidak bertepatan dan tidak dibenarkan. Ulasan terhadap artikel. Saya amat bersetuju dengan penulis dalam mencari jalan penyelesaian untuk mengukuhkan akidah umat Islam serta menepis arus pemikiran baru yang dibawa oleh golongan liberal dalam menolak dan mempertikaikan Al-Quran. Selain itu juga, saya bersetuju dengan penerangan penulis dalam menerangkan tentang kesatuan ijtima', yang mana menuntut supaya ulama' Malaysia mestilah bersatu tenaga dalam mempertahankan umat Islam di bawah naungan Ahli Sunnah wal Jamaah. Penerimaan terhadap kepercayaan Islam adalah agama yang benar adalah amat tepat. Di sini penulis menerangkan bahawa kesalahfahaman terhadap penggunaan agama Islam dan tidak dibenarkan penggunaannya kepada agama lain. Selain itu, saya juga bersetuju dengan penulis tentang penentangan nama Allah dalam penulisan penganut Kristian Katolik, yang mana Islam tidak pernah membenarkan, mengiktirafkan dan mengesahkan bahawa Tuhan Bapa dinamakan sebagai Allah. Impak dan isu penulisan. Dari segi pegangan agama, dua golongan ideologi ini berusaha mengeluarkan hujah-hujah mereka untuk menegakkan kebenaran pemikiran mereka dalam menarik minat golongan belia untuk menerima pemahaman mereka. Selain itu, kita perlu juga sentiasa menjadikan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai sahabat dalam mencari ilmu agama dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab pilihan utama. Setiap pentafsiran Al-Quran perlu diteliti dengan mendalam supaya akidah umat manusia tidak terpesong dan saling bekerjasama antara golongan belia Muslim dalam menangani isu berkaitan akidah. Maklumat yang diperolehi dari artikel. Lontaran idea yang dikemukakan oleh dua golongan ini sangat mirip dengan pendekatan dan pemahaman yang dibawa oleh golongan orientalis terhadap Islam. Selain itu, kemunculan beberapa isu yang disebut dengan jelas di dalam artikel berupaya memberikan ancaman dan kefahaman Muslim terhadap Al-Quran. Ideologi liberalisme dan pluralisme agama ini menjurus ke arah melahirkan generasi yang bukan saja menolak Al-Quran dan hadis, bahkan akan memikirkan kaedah cara penulisan semula kandungan Al-Quran. Rumusan kewujudan ancaman
pemikiran liberal dan membiarkan mereka berleluasa berupaya melahirkan generasi yang keliru tentang agama Islam dan meruntuhkan sistem perundangan serta akidah umat Islam. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil tindakan tegas dalam membantras dan memperkasakan semula bagi memelihara kesucian agama dari kerosakan pemikiran golongan dua ideologi ini. Dari segi cadangan, bagi usaha memartabatkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan agenda yang amat penting bagi memastikan kedudukan yang tertinggi kemajuan umat Islam di Malaysia. Selain itu, kesatuan akidah menentukan keseragaman langkah umat Islam menuju kerajaan. Selain itu, berusaha membantras penularan ajaran salah dan aliran pemikiran barat moden yang menyesatkan, serta menyeru agar golongan belia Muslim mengikut muafakat para jemaah ulama serta menyebarkan mengenai ajaran golongan ulama amat penting diberikan kepada seluruh agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.